Okey. Nisbah kecekapan, okey, terdiri daripada 1. Tempoh kutipan purata hutang, 2. Pusing ganti inventory. Kata lain bagi inventory ialah stok. 3. Pusing ganti aset bukan semasa. Aset bukan semasa nama lainnya ialah aset tetap. Okey, dan juga pusing ganti jumlah aset. Okey, jadi ada berapa? Ada 4. Ingat ada 4. Nisbah kecekapan ada berapa? Ada 4. So kena ingatlah. Okey, start. Jadi kita dah belajar nisbah kecairan, okey, kita dah belajar nisbah hutang, okey, kita dah belajar nisbah kecairan. Kecairan ada 2, satu semasa, satu lagi cepat. Satu lagi ialah nisbah penggiran ataupun nisbah hutang. Sekarang kita nak belajar pula nisbah kecekapan. Kita nak tengok cekap ke tak cekap. Okey, start Comel. Mari kita tengok ya. Okey. Tengok. Okey, sekarang apa berlaku ialah cuba naik atas sikit . Okey. Terdiri daripada 4 nisbah kecekapan. Ingat 1. Tempoh kutipan hutang purata. Tempoh kutipan purata. Tempoh kutipan purata. Kutip apa ni? Kutipan hutang secara average. Average ialah purata. Nisbah yang mengukur tempoh masa mengutip hutang daripada penghutangnya. Semakin lama masa diambil untuk mengutip hutang menunjukkan semakin tidak cekap tindakan dan sebaliknya. Boleh nampak? Jadi kalau kita nak kutip hutang, kita dapati bahawa ambil masa yang sangat lama membawa maksud kecekapan kita adalah kurang. Begitulah sebaliknya. Kalau seandainya senang je kita nak kutip hutang, boleh nampak tak adalah rendah, maka kecekapan di kita adalah tinggi. Jadi itu ialah nisbah kecekapan. Kita nak tahu dia cekap ke dia tak cekap. Seterusnya, mari kita tengok lagi. Tempoh kutipan purata. Ini formula dia lah. Okey, ini formula dia Comel. Akaun belum terima. Biasanya akaun belum terima ni macam-macam. Contoh yang paling mudah ialah invoice. Sekejap nak ambil anak. Okey, admit. Okey. Seterusnya, akaun belum terima. For those yang tak ada belajar akaun, tak tahu. Kalau kita kata akaun belum terima ni, nama lainnya ialah akaun belum bayar. Orang belum bayar lagi, boleh faham? Tapi dia akan bayar lah. Okey. Ini contoh dia ialah biasa kita sebut invoice. Bila kita sebut invoice, invoice merujuk kepada urus niaga. Kena tahu ni, bila cikgu sebut je invoice, pelajar ataupun calon terus tahu bahawa dia adalah urus niaga secara kredit. Sekejap, ambil anak lagi. Mana pula ada budak tu hilang? Macam mana nak ambil pria ni? Sekejap. Alamak. Cikgu buat turun sekejap. Ni nak ambil pria. Alah, tak boleh ambil pula. Kejap. Okey. Naik balik. Okey. Urus niaga secara kredit. Kredit ialah hutang. Urus niaga secara hutang ataupun urus niaga secara kredit. Okey, sekejap lagi. Mana lagi anak ni? Benda ni dia overlap lah. Dia bertindih. Nak ambil dinosaur sekejap. Okey, admit. Okay. Seterusnya, apa berlaku? Urus niaga secara kredit iaitu urus niaga secara hutang, kita akan pakai invoice. Okey, kalau you kena tahu terma-terma dia sedikit lah Comel. Kalau dia kata statement of account, boleh nampak? Ini ialah satu dokumen yang menunjukkan kita meminta hutang. Kita meminta hutang secara sopan. Jadi statement of account ni, nama lain dia dalam bahasa Melayu ialah penyata kira-kira. Kita akan hantar statement of account hujung tahun ke penyata kira-kira, kita nak beritahu. Okey, syarikat Tenggelam Timbul Sdn Bhd, menurut akaun kami, okey, anda masih lagi terhutang dengan kami sebanyak 12,000. Jika anda telah pun membuat bayaran, sila abaikan. Boleh faham? Jadi itu ialah statement of account. Kalau invoice atas pada dokumen tu, okey, dia tulis sini invoice. Kalau dekat negeri Kelantan, dia tulis macam ni, INVOICE, invoice. Boleh faham tak? Macam tu. Tapi ejaan dia macam ni lah biasa kalau dekat KL, invoice.
invoice, samalah. Dia merujuk kepada dia bagi dulu barang, later on baru you bayar. Jadi contohnya dia tulis dekat sana kredit selama 60 hari. Maksudnya dia bagi pada tarikh hari ini 1 hari bulan 1 tahun 2021. You hanya perlu bayar pada 1 hari bulan 3 tahun 2021. Jadi dia bagi you barang, kemudian dia bagi you invoice. Okey, sebelum 1 hari bulan 3 ataupun ngam-ngam 1st of March tahun 2021, you buatlah bayaran dia berapa. Boleh? Nah, jadi itu ialah invoice. Okey, so ingat tempoh kutipan purata, formula dia ialah akaun penghutang, iaitu akaun belum terima. Contoh akaun belum terima, nama lain bagi akaun belum terima ialah akaun belum bayar, iaitu invoice yang you ada tadi, darab dengan 365 hari. Sebab apa? Kita nak kira dalam setahun, setahun. Bahagi dengan jumlah kredit, iaitu jumlah keseluruhan kredit yang kamu ada bagi. Contoh, dia terus bagi direct. Akaun belum terima penghutang bagi syarikat AA ialah 1,000 dan jumlah kredit keseluruhan yang kita ada, orang lagi hutang dengan kita ialah 5,500. Maka 1,000 bahagi 5,500 darab 365 hari setahun, so kita dapat 66.37 hari. Maksudnya tempoh masa untuk mengutip hutang ialah sebanyak 66 hari, 3 bulan lebih. Okey, sekarang cikgu padam sikit sebab nampak sangat crowded. Okey. Jadi nisbah kecekapan, kita boleh ukur nisbah kecekapan dengan menggunakan kaedah tempoh kutipan purata hutang. Macam mana nak kira tempoh kutipan purata hutang? Iaitu, okey, kalau saya akan ambil akaun belum terima bahagi dengan jumlah keseluruhan kredit. Okey, jumlah keseluruhan kredit darab dengan, tak boleh tulis 1 tahun. Sebab kalau you cakap sana 1 tahun, you akan darab dengan 1 sini. Jadi you kena darab 365 hari. Kalau kita tengok besar dekat sini, jumlah dia besar, membawa maksud kita tidak cekap. Kalau kita dapat jumlahnya hanya 15 hari, kecil aja dekat sini, maka kamu adalah sebuah syarikat yang cekap. Jadi itu ialah nisbah kecekapan, kita boleh ukur dengan tempoh kutipan purata hutang. Boleh tak yang tu dulu? Penny, boleh. Okay? Boleh. Okey, boy boleh Okey, boy boleh. Seorang kata boleh. Boleh. Okey. Seterusnya kita masuk pusing ganti inventory. Ingat inventory ni ialah stok. Inventory ialah stok. Okey, benda yang duduk dalam store tu stok. Okey, stok barang. Benda yang boleh diinventorykan ni, sekejap ambil anak. Okey. Benda yang boleh diinventorykan ni ialah barang. Tak ada perkhidmatan yang boleh diinventorykan. Banyak kali cikgu dah kata perkhidmatan. Mana you boleh stokkan perkhidmatan? Sebab perkhidmatan ni adalah merupakan barang tak nampak. Boleh faham? Contohnya macam cinta, okey, kasih sayang, boleh nampak kasih sayang, okey, perkhidmatan mengurut, perkhidmatan guru. Tak boleh, kita tak boleh nak stokkan dia. Jadi apa berlaku ya Camel? You tak boleh cakap ambil kasih sayang dari dalam gudang, okey, 4 kilo, saya ni tak cukup kasih sayang. Tak boleh macam tu. Jadi stok ni iaitu barang yang nampak. Contoh barang yang nampak, you ada simpan apa? Kasut. You ada simpan apa? Tepung. You ada simpan apa? Sugar. Sugar tu gula. Okey. Pusing ganti. Jadi ingat tajuk kita ialah nisbah kecekapan. Tajuk kita ialah nisbah kecekapan. Satu, kita boleh kira nisbah hutang tadi, okey, iaitu nisbah kutipan hutang. Nisbah kutipan hutang. Okey, kita boleh kira pusing ganti stok. Nisbah yang mengukur kecekapan inventory dijual dalam tempoh setahun. Okey, berapa stok yang akan gerak dalam tempoh 1 tahun. Nisbah yang tinggi menunjukkan bahawa jualan semakin tinggi, kecairan perniagaan juga akan meningkat, keuntungan perniagaan juga meningkat. Begitulah sebaliknya. Kalau kita dapati bahawa pusing ganti stok ni kita dapat jumlah dia besar, menunjukkan bahawa bisnes kita memang baik.
Pada masa yang sama, untung kita adalah meningkat. Kita dapat jual. Okey, begitulah sebaliknya. Maksudnya, kalau kita dapati nisbah pusing ganti inventory ini, okey, stok tadi adalah kecil, sikit yang kita dapat jual. Maka kita dapati bahawa perniagaan kita sudah pun tak begitu maju dan untung kita pun adalah kecil. Okay. Mari kita tengok formula pusing ganti inventory. Okay, pusing ganti stok atau pusing ganti inventory sama dengan, ini formula dia. Okay, ini formula dia. Kos jualan bahagi dengan inventory. Kena hafal lah macam mana? Okay, berapa kos jualan bahagi dengan jumlah inventory. Dia terus dia beritahu. Contoh, jualan bagi syarikat A ialah 6,000. You ambil je 6,000 tu. Bahagi dengan, boleh nampak, okay, jumlah inventory dia ialah 2,000. Jumlah inventory dia ialah 2,000. Okey, maka okey, mati. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. RM matilah macam mana? Dia tinggal 3 sahaja. Okey. Ini bermaksud, oleh sebab itu, maksud dia ialah 3 nisbah kepada 1. Maksudnya 3 kali dalam setahun. Jadi 3 ni adalah lebih besar daripada 1. Ia menunjukkan bahawa, okey, inventory kita ini kerap dijual dalam tempoh setahun. Berapa kali? 3 kali. 3 kali habis stok tu. Okay, kita dapat habiskan 3 kali dalam setahun. Jadi kita dapati bahawa inventory kita bergerak dengan begitu laju, membawa maksud bahawa perniagaan kita sudah pun maju dan untung kita juga adalah banyak. Okey. Okey tak pusing ganti stok? Maksudnya masuk je. Okey, lepas 3 bulan habis. Masuk lagi stok, lepas 3 bulan habis. Maksudnya macam tu. Kalau lebih hebat lagi, masuk je hari ni lebih kurang berapa tu, terus je mati lagi. Mati lagi. Apa tu? Siapa punya mic ni yang bising ni? Okey. Lalu apa berlaku iaitu masuk je seminggu, lagi cepat lagi keluar. That means di sini dia akan jadi pusing ganti inventory yang lebih besar lah. Macam mana? Saya kata 18 kali dalam setahun ataupun 18 kali dalam setahun membawa maksud not even a month. Boleh nampak? Tak sampai sebulan. Masuk je stok habis. Masuk je stok habis. Hari tu ada apa tu satu IG Insta punya Insta famous. Nama dia Khairul Amin. Boleh nampak? Khairul Amin. Apa berlaku ialah beliau ni dia ada jual satu sambal. Sambal tu dijual sebanyak 10,000 unit. 10,000 unit botol, boleh faham tak? Dalam tempoh kurang daripada 1 jam. Tak sampai 1 jam. Membawa maksud dia letak je stok dekat situ, boleh nampak? Dia jual dekat Shopee. Okey, dia jual dekat Shopee. Okey, apa berlaku ialah masuk je dia punya sambal tu. Sebab dia famous lah. Jadi ramai followers dia, boleh faham? Lalu apa berlaku? Less than 1 hour. Habis 10,000. Jadi maksudnya bahawa dia kena restock lagi. Maksudnya bisnes dia adalah meningkat dan pada masa yang sama untung dia juga akan jadi banyak. Okey, faham tak Comel? Pusing ganti stok. Faham. Faham, okey. Kalau tak faham cakap ya. Okey, cikgu clearkan. Sekarang cikgu masuk pula kepada pusing ganti aset tetap. Aset tetap ni contohnya you tahulah, boleh faham. Kalau kita kilang, boleh nampak tanah, boleh nampak mesin. Jadi ini adalah merupakan aset tetap. Aset tetap ni ialah aset yang sukar untuk dicairkan. Okay? Bukan tak boleh cair, boleh je kita jual kilang, kita jual tanah, but it takes time, boleh nampak. Kalau aset semasa ni, senang ni kita nak jual. Contohnya macam roti, kita dah siap. Apa nama kita? Nama kita ialah Gardenia. Senang je. Okay. Sekarang pusing ganti aset bukan semasa, iaitu nisbah yang menggambarkan kecekapan. Ini di bawah tajuk nisbah kecekapan. Nak tahu kita cekap ke tak cekap? Okey, nisbah kecekapan. Jadi, satu kita dah boleh kira melalui kutipan hutang. Kedua, kita boleh tengok melalui inventory kita bergerak laju atau lambat. Okey, satu kita boleh tengok hutang kita boleh ambil balik cepat atau tak lambat. Kedua, inventory kita gerak laju atau tak laju. Ketiga, kita nak tengok berkenaan dengan aset tetap pula. Kita boleh tengok.
Nisbah yang menggambarkan kecekapan perniagaan menggunakan aset bukan semasa menjana jualan. Nisbah yang rendah menunjukkan pelaburan aset bukan semasa terlalu banyak berbanding dengan jualan yang dibuat dan sebaliknya. Jadi dia kata lagi kalau nisbah tu adalah rendah. Jadi nombor dia tu adalah kecil. You dapat nombor dia kecil. Contoh you dapat nombor dia 1, nombor dia 0.8, boleh nampak tak 0.3, okay, nisbah dia kecil. Maka dia kata pelaburan aset bukan semasa terlalu banyak. Maksudnya banyak sangat you melabur untuk kilang, untuk tanah, okay, dibandingkan dengan jualan yang dibuat dan sebaliknya. Sebaliknya kalau you dapat nombor besar merujuk kepada you akan dapat lebih banyak. Okay, you akan dapat nisbah yang tinggi menunjukkan pelaburan aset bukan semasa adalah sedikit. You tak melabur banyak-banyak sangatlah dalam aset tetap dibandingkan dengan jualan yang dibuat dan sebaliknya. Formula. Formula dia ialah jumlah jualan. Jumlah jualan tu ialah berapa hasil. Macam kasturi, kita ada berapa pelajar? Kita ada 1000 pelajar. Boleh nampak? Kita ada berapa? 1000 pelajar. Setiap 1000 pelajar tu, setiap seorang bayar yuran berapa? RM100. Maka kita akan dapat hasil berapa? Ni ialah 1000 pelajar. Okay, jadi jumlah jualan kita iaitu 1000 tambah lagi 2 biji kosong. That means 1, 2, 3. Okay, jadi macam tu, 100,000. Jadi income kasturi setiap bulan ialah 100,000. So itu ialah jumlah jualan. Okay, aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni tadi ialah aset tetap. Ingat jumlah jualan bahagi dengan aset tetap. Contoh, jumlah jualan bagi syarikat A ialah 60,000 dan aset bukan semasa dia ialah 20,000. Kecil aset bukan semasa dia. Maka, okay, kita akan dapat nisbah dia tinggi. Maksudnya nisbah dia iaitu sampai 3. 3 ni, maksudnya 3 ni adalah satu jumlah yang besar sebab dia lebih daripada 1. Jadi nisbah yang tinggi menunjukkan bahawa kita menggunakan sedikit. Ini maksudnya kita ada sikit je aset tetap. Okay, kita ada sikit aset tetap. Yang lain semua ialah aset-aset semasa. So you kena ingatlah. Okay, nisbah kecekapan ni ada berapa? Ada 3. Saya tahulah ada yang sudah pengsan lah nak belajar ni. Ya, pertama you tak pernah belajar akaun. Yang kedua pula you rasa macam membosankan. Dan yang ketiga you malas nak menghafal. Boleh faham tak? Jadi suka atau tak suka ini ialah sukatan. Cuma kita berharap agar dia tak keluar dalam peperiksaan you. Kecuali kalau budak akaun memang dia rasa suka lah. Sebab dia dah rasa senang. Boleh tak hafal formula ni? Cuma yang tak ambil akaun. Yang ambil akaun tu ialah dia mungkin dah hafal lebih awal. Yang tak ambil akaun, macam VJ ni. Boleh tak hafal formula ni? Pusing ganti aset bukan semasa sama dengan jumlah jualan bahagi dengan aset tetap. Boleh hafal tak? Boleh ingat tak VJ? Boleh. Boleh okey. VJ kata boleh. Okey, seterusnya pusing ganti jumlah aset. Last one, 4. Pusing ganti jumlah aset. Nisbah yang menggambarkan kecekapan perniagaan menguruskan seluruh aset bagi menjana jualan. Jadi kita guna seluruh aset membawa maksud aset tu ada berapa? Ada 2. Tak kira sama ada aset tetap ke, aset semasa ke, boleh nampak. Aset semasa tu termasuklah inventory. Inventory tu ialah aset semasa. Okay, contoh inventory ialah aset semasa. Nisbah yang rendah menunjukkan perniagaan tidak cekap. So kalau boleh kita nak nisbah dia lebih daripada 1 lah. Membawa maksud bahawa kita adalah cekap. Kita nak besar. Kalau nisbah pusing ganti jumlah aset, kita harap kita akan dapat jumlah yang besar. Menjana, jualan dan sebagainya. Okey, bagaimana nak kira pusing ganti jumlah aset? Okey, formula dia macam tadi. Jumlah jualan, kalau tadi bahagi dengan aset bukan semasa. Sebab dia ialah pusing ganti aset bukan semasa. Yang ni, okey, jumlah keseluruhan aset. Bahagi dengan jumlah aset je. Okey, jadi terus yang ni tadi. Jumlah jualan bahagi dengan jumlah aset. Okey, jadi itu duduk kat sini. Ini formula dia. Contoh, jumlah jualan dia ialah 60,000 tadi. Dan jumlah keseluruhan aset ialah 30,000. Maka kita akan dapat 2 nisbah 1. Jadi bila 2 nisbah 1, pusing ganti jumlah aset ni adalah besar.
itu lebih tinggi, lebih daripada 1, menunjukkan perniagaan adalah cekap dalam menguruskan asetnya bagi menjana jualan. Jualan ni maksudnya hasil, jumlah jualan iaitu jumlah hasil, total revenue. Total revenue. Total revenue ialah jumlah hasil. Boleh tak Comel? Pusing ganti jumlah aset, jumlah jualan bahagi dengan jumlah keseluruhan aset. Tak kira aset tetap maupun aset semasa. Boleh tak Comel? Boleh je Guru. Boleh, okey. Seterusnya kita masuk nisbah keberuntungan. Okey, kita masuk nisbah keberuntungan. Mari kita tengok. Nisbah keberuntungan, 1, margin untung kasar. 2, margin untung bersih. 3, pulangan atas aset. 4, pulangan atas equity. Okey, jadi ada berapa? Ada 4. Okey, jadi bila kita sebut nisbah keberuntungan untuk peringkat STPM kita ni, kita akan belajar 3 benda. Kita nak tengok berapa nisbah keberuntungan. Nisbah. Margin untung kasar. What is margin untung kasar? Jadi nisbah keberuntungan kita tengok untung kasar. Nisbah yang mengukur peratus keuntungan yang diperoleh setelah ditolak dengan kos jualan. Jadi dia kasar je. Kita ambil berapa jualan, tolak dengan kos jualan. Contoh, kita dapat jual berapa tadi? Pelajar kasturi, oh kita dapat 100,000, okay, total revenue. Minus dengan total cost. Total cost kita ialah apa? Gaji guru, okay, bil air, bil elektrik, okay, 50,000. Okay, untung kasar ialah 50,000. Tapi kita tak tengok lagi yang kecil-kecil tu. Okay. Nisbah yang tinggi menunjukkan bahawa kos jualan yang rendah dan sebaliknya. Yang ni kita suka. Kita suka nisbah yang tinggi. Kerana apa? Dia menunjukkan kos kita adalah rendah. Kalau kos kita rendah, that mean untung kita besar. Okey. Formula untuk mengira margin. Margin tadi cikgu kata, ini ialah margin. Okey, ini ialah margin. Sebab tu berapa margin dia? Okey, berapa besar dia? Jadi kita memang kena tahulah macam stok. Cikgu banyak kali kata stok. Dia ada stok gerak laju. Dia ada stok gerak perlahan. Kalau stok gerak perlahan ni, you tak boleh ambil margin keuntungan dia 5%, 10% tak boleh. Stok gerak laju kalau di kedai runcit, contohnya seperti gula, sugar. Margin keuntungan dia hanya 10%. Kalau dia jual dengan harga RM2, 60 sen, boleh nampak tak? Dia punya untung ialah 26 sen sahaja. 26 sen bagi setiap satu paket gula. Tak kisahlah, orang hantar gula 1 lori pun boleh faham tak? Within a day, baru je masuk, makcik ni nak gula, makcik ni nak gula, makcik ni nak gula, pakcik ni nak gula, asuh aci semua nak gula. Okay, fine. Habis dah semua gula. Within a day. Okay, sekejap lagi penuh, masuk lagi. Keluar lagi. Tapi kalau stok gerak perlahan, ingat cikgu kata. Contohnya ialah anak patung teddy bear yang duduk dekat kedai runcit ataupun Ultraman. Ultraman, anak patung Ultraman. Dekat kedai runcit ada Ultraman ni, seekor, 2 ekor, boleh faham tak? 1, 2, boleh faham. Okey, kalaupun kita beli dengan harga RM10, kita tak boleh jual pada harga RM11. Iaitu kita ambil untung 10%, tak boleh. Kita mungkin keuntungan dia ialah 200%. Margin untung kita is very high. Cuba tengok, ini margin is only 10%. Ini margin is 200%. So 200% daripada RM10 ialah RM20. So kita jual pada harga RM30. Seekor anak patung tu. Tapi kita mesti ingat, kita masukkan stok tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2021, 21 tahun kemudian, baru ada budak yang menangis-nangis nakkan anak patung betul Ultraman tadi. Jadi you kena ingat nilai wang 10 tahun, 20 tahun dahulu RM10, mungkin nilainya adalah kurang lebih daripada ini nilai dia. Lebih daripada RM30 pada hari ini. Okey, mari kita tengok. Margin untung kasar. Margin untung kasar sama dengan untung kasar bahagi dengan jumlah jualan. Jumlah jualan tadi iaitu hasil yang kita dapat, revenue yang kita dapat times dengan 100. Kita nak tinggi ya. Untung kasar bagi syarikat A ialah 10,000. Jumlah jualan ialah 5,000. So kita dapat untung kasar ialah 20%. Kalau kita dapat untung kasar 80%, oh lagilah bagus, boleh faham. Jumlah untung kasar. Jadi nisbah keberuntungan kita kira 1 margin untung kasar. Margin untung kasar sama dengan untung kasar bahagi dengan jumlah jualan times 100. Kalau nombor dia besar, lagi bagus. Okey, margin untung bersih pula.
iaitu mengukur peratus keuntungan untung bersih setelah ditolak dengan cukai keuntungan syarikat. Untung bersih ni ialah untung kasar. Jadi formula untung bersih ialah untung kasar tadi. Untung kasar tadi tolak dengan cukai. Cukai syarikat. Cukai atas keuntungan syarikat. 28% bagi tahun berakhir, okey, 2020 28%. Nisbah yang tinggi menunjukkan kos operasi perniagaan yang rendah dan sebaliknya. Okey, formula untuk mengira untung bersih ialah margin untung bersih ialah untung bersih pula bahagi dengan jualan. Jadi ingat kalau kita nak kira untung kasar duduk atas. Kalau kita nak kira untung bersih duduk atas. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan jualan. Jualan tu ialah total revenue. Okey, seterusnya mari kita tengok. Sebagai contoh, formula dia bagi nombor dekat-dekat je macam tu supaya you senang ingat, dia kata. Okey. Ni buku LP tu ya. Untung bersih ialah 10,000, jumlah jualan ialah 40,000, maka kita dapat 25%. Maksudnya margin untung bersih bagi syarikat A ialah 25%. Jadi 25% untung secara keseluruhan dia lah. Dia adalah satu petanda yang baik. Okey, satu petanda yang baik. Kalau kecil sangat macam 5%, 10% tu sikit. Kecuali dia adalah stok gerak laju macam petroleum, boleh nampak tak? Macam untung kasar dia hanya 4 sen bagi setiap 1 liter. Okey, untung bersih dia berapa sen aja bagi setiap 1 liter. Tapi ibu tak beli petrol 2 liter, 1 liter, penuh satu tangki kan. Okay. Boleh tak tu Comel? Margin untung bersih dan margin untung kasar. Boleh tak Comel? Boleh, okey. Pulangan atas aset. Sabar ya, siapa yang dah nak pengsan tu sabar. Okey, pulangan atas aset ni yang ketiga. Nisbah yang mengukur pulangan yang dapat dihasilkan atas pelaburan aset. Berapa? Kadang-kadang kita laburkan kecil je tetapi kita dapat yang besar. Boleh faham tak? Kadang-kadang kita buat satu pelaburan yang besar tapi kita dapat kecil je. Saya bagi contoh, macam parents lah, ibu kamu ataupun bapa kamu, mak dengan bapa kamu. Ini mak campur dengan bapa. Melabur atas anak. Ada berapa anak? Atas 3 anak. Anak 1, anak 2, anak 3. Anak 1, sekolah biasa je. Habis SPM je, boleh nampak? Sampai SPM, dia kata dia tak mau kerja. Dia tak mau belajar. Okeylah. Anak yang nombor 2, masuk IPTA. Pelaburan dia lebih besar lah daripada yang ni. Anak yang nombor 3, masuk Taylor College. Boleh nampak tak? Habis beberapa ratus ribu. Mak jual rumah. Boleh nampak tak? Mak jual sebuah rumah teres bagi dia belajar. Boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Anak yang pertama ni successful, boleh faham? Okey, menjadi peniaga yang sangat hebat. Every month bayar kepada emak. Bukan dia bayarlah, memanglah dia bagi, boleh nampak. Dia beri kepada emak RM 20,000 sebulan bagi kepada emak. Habis tu kenapa kena jual rumah? Sebab waktu anak yang nombor 3 ni dia rapat-rapat belajar, yang ni belum lagi berjaya. Sekarang semua dah keluar. Okey, lalu apa berlaku? Yang dari IPTA bagi kepada emak setiap bulan 4,000. Yang dari Taylor College ni boleh faham tak? Contohnya boleh nampak. Dia memilih untuk tak mahu kerja, duduk je dekat rumah main game. Bagi berapa kepada emak? Bagi kosong. You tengok, berapa? Katakanlah yang ni emak belanja sebanyak 80,000 untuk pendidikan dia. Yang ni emak belanja sebanyak 120,000 untuk dari standard 1 sampai ke habis universiti. Yang ni emak berbelanja kepada dia dengan nilai sebanyak 400,000. Boleh faham tak? Cuba tengok bagaimana return yang kita dapat. Apa pulangan yang kita dapat? Yang ni yang kita maksudkan dia lah pulangan atas aset. Berapa? Nisbah yang mengukur pulangan yang dapat dihasilkan atas pelaburan atas aset. Yang tu ialah ibu bapa melabur atas anak-anak. Yang ni ialah bisnes melabur di atas aset. Nisbah ini menunjukkan pulangan yang diperoleh hasil daripada jumlah pelaburan yang dibuat. How to count? Pulangan atas aset ialah untung bersih. Untung bersih tadi macam mana kira Comel? Untung kasar tolak dengan cukai jualan syarikat. Cukai atas keberuntungan syarikat. Untung bersih. Bahagi dengan jumlah aset kita. Times 100.
Contoh, jumlah untung bersih ialah 20,000, jumlah aset ialah 50,000, maka kita dapat 40%. Ini bermaksud pulangan ke atas aset kita adalah 40%. So kalau kita dapat lagi besar, kita lagi sukalah, boleh nampak. Dapat lagi besar, lagi suka. That means kita dapat pulangan yang banyak. Cuba you tengok yang ni. Pulangan dia berapa kali ganda ni. Kalau 20,000, 80,000 je kita belanja, dia bagi 20,000. 20,000 dia bagi setiap bulan. 4 bulan je sudah habis semua sekali bayar semua sekali perbelanjaan kita, pelaburan kita ke atas diri dia. Habis bulan-bulan yang berikutnya, boleh nampak tahun-tahun yang berikutnya, itu ialah keuntungan parents tadilah. Okay, itu ialah keuntungan parents tadi. So ini ialah pulangan atas aset. Tadi itu pulangan. So ingat ya, next time kita as a anak, boleh faham? Hendaklah memberi keuntungan kepada keluarga kita. Jadi kalau parents kita tu bagi sikit je, kita jangan ambil banyak sangat. Sebab tu kita kena pergi IPTA. Kita pergi IPTA lah. Okey, pulangan atas equity, ROE. Okey, return of E. E stand for equity. Nisbah yang menggambarkan kecekapan perniagaan menguruskan wang pemegang saham dalam pelaburan. Jadi equity ni ialah wang daripada pelabur. Nisbah ini menunjukkan pulangan yang diperoleh bagi setiap pelaburan yang dibuat. Maksudnya kalau orang invest, dia dapat berapa? How to count the pulangan atas equity? Pulangan atas equity ialah untung bersih tadi. Tadi kan ada untung bersih yang ni. Okay, kalau untung bersih, tolak dengan dividen saham keutamaan. Ingat saham ada dua, satu saham biasa. Okay. Satu saham biasa, satu lagi saham keutamaan. Saham biasa kita boleh jual dekat BSKL. Okey, semua orang boleh beli. Saham keutamaan kita hanya jual kepada orang-orang yang kita suka, orang-orang yang kita percayai, ahli keluarga, kawan-kawan baik. Okey, jadi yang ini ingat dividen atas keutamaan ini, saham keutamaan adalah tetap. Kalau dia kata contohnya ialah 14% per annum, 14% per annum. Kalau dividen untuk saham biasa, dia adalah bergantung. Dia boleh naik, dia boleh turun dan dia boleh sifar. Walaupun kita ada untung yang sangat besar, tetapi kita memilih untuk menahan keuntungan itu. Kita jadikan dia sebagai untung tertahan sebab kita nak labur balik. Can. Jadi pemegang saham biasa tidak dibayar apa-apa dividen. Boleh. Pemegang saham keutamaan tak boleh. Dia ada satu kadar dividen yang tetap. Untung bersih tolak dengan dividen bagi saham keutamaan bahagi dengan jumlah equity pemilik. Jumlah equity pemilik ni maksudnya ialah berapa wang pemegang saham keseluruhannya daripada kita punya modal tadi times dengan 100. Contoh, dan dia akan keluar direct je soalan dia. Cuma masalahnya ialah kalau calon tak ingat formula. Sebab formula ada banyak. Jadi bila tak ingat formula susahlah macam mana. Contohnya iaitu untung bersih bagi syarikat A ialah 30,000. Jumlah equity saham daripada para pelabur 120,000 dan dividen atas saham keutamaan adalah kosong. Maksudnya kita tak ada bayar apa-apa dividen atas saham keutamaan. Okey, you cakap alah sikit-sikit je. Kalau belakang dia letak juta, dia akan jadi banyak lah. Boleh faham? Okey, jadi kalau dia kata dia tak bayar pada tahun itu, boleh ke cikgu dia tak bayar? Boleh. Kalau seandainya pada tahun tersebut kita dapati bahawa berlaku masalah di mana kita rugi. Syarikat mengalami kerugian yang besar. Tapi you kena ingat, saham keutamaan ni dia ada banyak. Dia ada saham keutamaan boleh ubah, dia ada saham keutamaan boleh tukar dan dia ada saham keutamaan kumulatif. Tapi kumulatif ni pun, kalau katakanlah tahun 2009, tahun berakhir 2009, syarikat mengalami kerugian. Bila dia rugi, dia seperti macam handphone ni. Boleh faham tak? You paksa dia supaya keluarkan air. You squeeze dia, you perah dia. Boleh nampak? Boleh tak handphone ni mengeluarkan air? Tak boleh. Sama juga bila syarikat mengalami kerugian, you paksa syarikat untuk bayar dividen, you squeeze, dia tak boleh keluarkan air tadi, keluarkan lagi keuntungan tu tak boleh, dia sendiri rugi. Boleh faham? Tapi kalau tahun berikutnya, tahun berakhir 2010, dia mendapat keuntungan, maka pemegang saham keutamaan kumulatif akan dapat double lah, 14%, tambah lagi tahun ini punya 14% lagi. Boleh? Okey.
Tapi kita bukan kira yang tu. Kita kira kenapa dia boleh bagi contoh kosong ni teacher. Dia boleh bagi contoh kosong, dia merujuk kepada tahun tersebut syarikat memang rugi. Syarikat memang tak boleh nak bayar, tak berupaya untuk bayar. Habis kalau katakan dia kata dekat sini ialah 10,000. 10,000. Contoh kat sini 10,000. So you buatlah. Okay, RM 30,000 minus dengan RM 10,000. Boleh nampak 10,000. You dapat RM berapa? 20,000. Divide by ini 120,000. Okay, times dengan 100. Times dengan 100. So you akan dapat sini berapa persen. Okay, jadi kalau yang ni dia kira dia dapat 25%. Maksudnya pulangan atas equity ialah 25%. Okay, pulangan atas equity adalah 25%. Habis berkenaan dengan, sekejap. Okay, habis berkenaan dengan nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan kita kira margin untung kasar, margin untung bersih, kemudian pulangan atas aset, pulangan atas equity. Okay, jadi margin untung kasar, nisbah keberuntungan kita tengok untung, okay, margin untung kasar berapa besar, margin untung bersih berapa besar, kemudian kita kira pula pulangan atas aset dan juga pulangan atas equity. Okay, boleh ke 4 tu? Penny okay? Okay. Okay. Okay, nisbah pasaran. Nisbah pasaran. You jangan buat pening-pening comel. Okay, nisbah pasaran terdiri daripada, satu, nisbah perolehan sesaham. Maksudnya you masuk satu saham, okay, berapa you dapat? Nisbah perolehan bagi setiap satu unit saham, sesaham. Okay, nisbah perolehan sesaham, nisbah perolehan ataupun nama lainnya ialah nisbah harga. Kalau saya nisbah pasaran ya, you boleh kalau dia sebut je nisbah perolehan, dia ialah nisbah harga. Okay, yang ni ialah perolehan sesaham, yang ni perolehan saja, dia tak ada saham. Okay, memang nama dia ada dua. Kalau saya tak ajar dua-dua ni nanti salah pula. Kalau saya lebih suka sebut sebagai nisbah harga supaya tak terkeliru. Nisbah perolehan sesaham, setiap satu saham, nisbah harga, nama lainnya nisbah perolehan juga. Kemudian nisbah pasaran buku. Okay, lepas ni habis ya. Lepas ni nanti kita dah tak ada dah cerita pasal perakaunan ni. Ni sikit je lagi, sabar. Nisbah pasaran ya Comel. Okay, nisbah pasaran. Sekejap, nisbah pasaran. Okay, nisbah perolehan sesaham ya, EPS. Nisbah yang mengukur pulangan pelaburan bagi seunit saham yang dilaburkan oleh pemegang saham. Jadi berapa pulangan yang kita dapat bagi satu unit saham yang kita laburkan. Dia kalau kita beli macam satu lot. Dia saham ni, di saham pemegang saham biasa ke, saham keutamaan ke, you kena beli dalam nombor bulat. Ingat tak cikgu kata, 1 lot, 2 lot, 50 lot, 1000 lot, boleh nampak tak? Dia nombor bulat. You tak boleh cakap, saya mau beli 13.35 lot. Tak boleh, boleh nampak. Okay, setiap satu lot ni, dia menyamai 1000 unit. 1000 unit. So kalau dia kata harga saham Petronas ialah RM4.80 seunit. You pun cakap, murahnya. You tak bolehlah beli seunit. You kena beli atas nombor bulat, satu lot. Kalau you beli satu lot, you kena bayarlah kepada remiser RM4.800. Tu satu lot. Kalau you beli 100 lot, boleh nampak, you kaya, you beli 100 lot, membawa masuk 480,000 cash you ada. Jadi you bagi 480,000, you dapat berapa? 100 lot. Macam tu. Jadi nisbah perolehan sesaham. Sesaham ni maksudnya bagi setiap satu unit tadi. Berapa satu unit dia? RM4.80. Bagi setiap seunit yang dilaburkan oleh pemegang saham. Nisbah EPS yang tinggi menunjukkan perniagaan beroperasi dan berprestasi dengan sangat baik. Begitulah sebaliknya. Jadi EPS ni kita nak dia tinggi. Kalau tinggi menunjukkan bahawa hebat. Kita buat pelaburan sikit je duit kita dapat banyak. Formula untuk mengira nisbah perolehan sesaham ialah untung bersih bahagi dengan dividen saham keutamaan. Untung bersih tolak. Ni tolak bukan bahagi lah. Tolak dividen saham keutamaan bahagi
bilangan purata saham biasa. Ini saham biasa, saham yang dijual di BSKL. Contoh, dia terus beritahu untung bersih 10,000. Cikgu takkanlah saham syarikat Berhad 10,000. Ya, dia nanti kalau dia letak juta ke bilion ke boleh nampak dah. Okey, susah kamu nak kira. Dia buat nombor kecil-kecil. Bahagi dengan bilangan saham purata ialah 5,000 unit dan dividen bagi saham keutamaan ialah kosong. Dia bagi juga, maksudnya saham tu kosong. Jadi apa berlaku iaitu 10,000 tolak dengan kosong bahagi dengan 5,000, dia dapat RM2 bagi setiap satu unit saham. Maksudnya bagi setiap RM4.80 ni kamu dapat pendapatan RM2. Bagi setiap RM4.80 kamu dapat keuntungan sebanyak RM2 sesaham. How to count nisbah perolehan sesaham EPS? Untung bersih tolak dengan dividen bagi saham keutamaan bahagi dengan bilangan purata saham biasa. Bahagi dengan bilangan purata saham biasa. Okey, seterusnya. Semua orang dah diam, tinggal cikgu je seorang. Nisbah harga ataupun nisbah perolehan. Nisbah harga atau nisbah perolehan ialah nisbah yang membandingkan nilai pasaran terkini dengan prestasi syarikat. Nilai pasaran terkini sekarang ni punya harga dengan prestasi syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan bahawa prestasi yang sangat baik. Kalau tinggi, dia baik. Nisbah perolehan ni untuk berkembang, maju dan sebaliknya. Boleh nampak? Sebab kita cerita perolehan. Perolehan ni maksudnya untung. Kalau untung tu bila dia besar je, kita sukalah. Kalau kos dia kecil je, kita sukalah. Boleh faham tak? Maksudnya untung kita besar bila kos kita kecil. Macam tu. Jadi ada benda kita suka, ada benda kita tak suka. How to count the nisbah perolehan ataupun nisbah harga? Harga pasaran bagi sesaham bahagi dengan nilai buku sesaham. Okey, nilai buku sesaham. Nanti kita tengok dekat bawah ni, okey. Ni nisbah pasaran buku. Nisbah pasaran nama lainnya ialah nisbah buku. Kalau dia guna word nisbah buku, dia juga. Okey, nisbah pasaran dia juga, boleh faham. Harga pasaran sesaham, sesaham ni maksudnya harga pasaran saham, bukan sesaham ya, harga pasaran saham bahagi dengan nilai buku sesaham. Ni baru sesaham, iaitu 1 unit. Okey. Sekarang cikgu clear dulu. Kita tengok yang bawah dulu. Nisbah pasaran buku. Nisbah pasaran buku ialah nisbah yang mengukur harga pasaran dengan harga atau nilai buku. Nisbah yang tinggi menunjukkan kesanggupan pelabur untuk membayar melebihi nilai buku saham tersebut bagi setiap ringgit. Formula nisbah buku ialah harga pasaran saham bahagi dengan nilai buku sesaham. Okey, sekarang saya nak tanya ya, for those yang belajar account. Okey, cuba you beritahu pada cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan nilai buku? Cepat. Tak tahu cikgu. Tak tahu? Penny tak tahu? Siapa tahu apa itu nilai buku? Nilai buku saham. Cuba Google cepat. Cuba Google. Dia cakap apa? Nilai buku sesaham. Harga seunit ke cikgu? Harga seunit? Harga Macam dia. Harga dia. Habis kalau yang dijual dekat pasaran tu, yang RM4.80 dijual hari ini, tarikh hari ini, katakan 22 hari bulan Januari, nilai saham, apa dia? Comel. Nilai harga saham yang diterbitkan ke? Pandai. Okey, nilai harga saham yang diterbitkan. Yang diterbitkan buat kali pertama. Yang diterbitkan kali pertama. First time from beginning. Jadi mula-mula saya bagi contohlah. Contoh saham Telekom. Jadi pada waktu Telekom Malaysia Berhad ni, dia nak masuk ke BSKL, dia akan bagi, dia ada borang. Boleh nampak? Satu borang, borang biasa. Satu lagi kita panggil borang pink. Borang warna merah jambu. Ni macam tudung cikgu ni, pink color ni. Jadi borang pink ni kita hanya bagi kepada golongan korporat. Golongan korporat ni termasuklah macam CEO, pengurus peringkat atasan, pertengahan dan juga pekerja-pekerja. Jadi pink form ni, okey, kita tak ada select-select. Yang mana pink form ni kalau you letak sahaja dan you akan terus dapat.
you mesti akan dapat saham tu. Jadi pink form ni kita akan tengok level lah. Kalau you ialah golongan peringkat atasan, you boleh dapat sampai contohlah 50 lot. You boleh beli sampai 50 lot. Tapi kalau peringkat bawahan ni kita hanya bagi you hanya 5 lot saja. You hanya boleh beli 5 lot. That means 5,000 unit. Borang pink. Kalau satu lagi borang putih tu. Borang putih tu ialah kita letak, kalau dulu-dululah, kemudian kita kena letak dalam envelope dia. Apa berlaku ialah dia akan select. Dia akan select. Ambil dari sini, ambil dari sini. Dan dia akan buat di halayak ramai. Boleh nampak siapa yang selected, siapa yang tak selected. Kenapa orang berebut-rebut nak beli pada waktu itu? Sebab pada waktu dia dilancarkan, harga saham Telekom ni hanya 0.50 contoh seunit. Jadi ini ialah nilai buku sesaham. Tapi bila dia dah masuk saja di pasaran saham, boleh nampak, katakanlah jumlah yang dia jual, contoh yang dia jual ialah 15 bilion unit. 15 bilion unit. Tetapi ini ialah supply dia. Tetapi demand dia is very high. Semua orang tengok, Telekom ni boleh faham, mesti akan berjaya. Boleh ikut. Mereka pun beli. Demand ialah 150 bilion unit. Apabila kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti ditawar, apa berlaku kepada harga saham Telekom Malaysia Berhad? Naik dengan begitu cepat. Jadi katakanlah saham tu akhirnya naik di pasaran pada harga, boleh nampak saya ambil harga RM5.50 pula seunit. Oh, you bayangkanlah. Kalau RM5.50, harga you beli berapa? 50 sen. You untung RM5 bagi setiap satu unit. 5,000 bagi setiap satu lot. Kalau you ada 50 lot, 50 lot darab dengan 5,000. 5 kali 5, 25. Okey? 1,000, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, you untung 250,000. Pada waktu saham itu benar-benar masuk ke pasaran saham, kita floatkan dia. Floating membawa maksud dia bergantung kepada kuasa demand dan kuasa supply. Apabila the demand is so great, the price will increase. Maka harga pun naik. Naik pada waktu itu, for those yang ada 50 lot dan perlu duit pada waktu itu, mereka terus jual. Bila mereka jual, mereka terus dapat untung 250,000 within a day. Dalam tempoh satu hari. So itu dia, saham. Faham tak maksud nilai buku sesaham? Iaitu harga saham pada waktu ianya diterbitkan. Faham tak Comel? Faham, cikgu. Faham, okey. Cikgu, Apa dia? dalam exam nisbah mana yang popular yang selalu keluar? Dia keluar yang macam tadi, yang awal-awal cikgu cakap last week. Ingat tak cikgu cakap dia tanya, apakah kepentingan kunci kira-kira? Apakah kepentingan penyata aliran dana? Oh, dia tak banyaklah kira-kira tu. Dia just Tak tanya ada. macam peranan pengurus kewangan macam tu kan? Cabaran, lepas tu apa kepentingan tu je kan cikgu? Ya betul Comel. Tapi since dia duduk dalam sukatan, kalau dia keluar dan cikgu tak ajar, cikgu akan rasa sangat bersalah lah. Boleh faham tak? So cikgu, you suka, you tak suka, memang kerja saya mengajar. Sampaikan ada satu teka-teki dia tanya, siapakah orang tu, dia masih bercakap walaupun orang dah tak nak dengar. Jadi jawapan dia ialah siapa dia? Cikgu. Jawapan dia ialah cikgu. Orang dah tak nak dengar dah, orang dah bosan dah. Tapi dia terpaksa cakap. Faham tak tu? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, sekarang kita masuk. Yang ni dah okey dah. 4.3 ni dah okey. Cikgu pun dah rasa okey sebab tak menyeksa kamu. Okey, sumber pembiayaan. Yang ni okey, tengok baik-baik. Ini dia keluar. Sumber pembiayaan. Okey, dan juga penggunaan dana. Pembiayaan ni membawa maksud hutang. Dari mana kau nak hutang, dengan siapa kau nak hutang. Jangan kau tengok ada Mahani, jom pinjam duit dengan Mahani ni, penumbuk ni, boleh faham tak? Apa hal tak boleh nak pinjam dengan cikgu? Sebab kau ada tak nampak satu bank, nama dia ialah Bank Mahani Berhad. Tak ada kan? Tak ada kan? Boleh faham? Jadi kalau kau tak ada, kau pergi cari siapa? Kau pergilah cari Maybank. Boleh nampak? Pergi cari siapa dia? Public Bank. Boleh nampak tak? Okay? Public Bank, RHB Bank, something like that. Dan penggunaan dana. Bila kau dah dapat duit ya Comel, macam mana nak guna dana tu? Okey, jenis sumber dana.
Ada dua, satu jangka panjang, satu lagi jangka pendek. Kalau dalam ekonomi juga dia sebut sebagai tiga, sumber dana terbahagi kepada tiga also can, iaitu jangka pendek. Jangka pendek less than 1 year, kurang daripada 1 tahun. Jangka panjang lebih daripada 1 sehingga maksimum 5 tahun. Ini ialah jangka sederhana. Jangka sederhana iaitu antara 1 hingga 5 tahun. Contoh 1 tahun setengah hingga 4 tahun 8 bulan. Okey, ataupun ngam-ngam 5 tahun. Satu lagi jangka panjang. Jangka panjang ni cikgu kena ajar you betul-betul. Iaitu lebih daripada 5 tahun. Contoh 5 tahun 1 bulan ataupun 6 tahun. Sehingga maksimum 35 tahun. 35 tahun jumlah tempoh pinjaman, atau yang ni usia peminjam 55 tahun. Okey, in bracket mana-mana yang terdahulu. Okey, maksud dia macam ni. Katakanlah saya ni bapa saya kaya, boleh nampak tak? Oh, bapa saya tu ialah Bill Gates kaya. Waktu tu saya baru umur 18 tahun. Bapa kata, nak belilah itu banglo, boleh nampak tak? Harga banglo tu tak mahal lah, RM 11 juta. Okey, nanti bapa bayar itu deposit lah, boleh nampak, dan you buat loan, you buat pinjaman. Jadi kalau you tengok, saya buat pinjaman dengan bank. Okay? Saya buat pinjaman dengan bank. Apa berlaku kalau umur 55 tolak dengan 18? Cuba you tengok ya. 15 tolak 8 dapat sini 7. Sini 4 tolak 1, 37 tahun. Boleh tak soalan saya meminjam sehingga 37 tahun? Sebab saya muda. Boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh. Tak boleh. Sebab jangka panjang maksimum 35 tahun. So saya tak boleh pakai usia. Saya tak boleh pakai usia. Saya kena ambil usia ni tambah dengan 35. Jadi 18 tambah dengan 35 tahun, maksudnya at the age of 52, saya dah habis bayar. 52, 53 saya dah habis bayar dah. Tak boleh. Dia jadi lagi teruk macam ni. Kamu sibuk kerja. Sibuk sangat kerja. Kerja sampai kamu lupa nak beli rumah. By that time kamu ingat kamu nak beli rumah, waktu tu umur kamu 50 tahun. Baru kamu terfikir, alamak, saya belum beli rumah. Boleh nampak? Habis rumah yang kamu duduk tu syarikat sediakan. Kamu kahwin, ada isteri, ada anak-anak. Kamu duduk dekat rumah banglo tu, kamu tak pernah terfikir tentang beli rumah. Sebab rumah banglo tu selesa, bla bla bla. Sekarang umur 50 tahun, lagi 5 tahun you akan retire. Boleh faham tak? Habis, macam mana ni? Waktu tu baru you pergi bank. Bila you pergi bank, apa berlaku ialah umur 55 ialah umur maksimum untuk meminjam. You cuma ada masa 5 tahun je untuk habiskan. Saya tak payah cerita banyak lah. Saya cerita terrace house. Terrace house, boleh faham tak? Kalau harga terrace house ialah 300,000, orang ni beli pun sama 300,000, intermediate, tengah-tengah punya terrace house. Apa yang berlaku? Dia ni beli at the age of 25. 25 tahun, dia keluar dari universiti, dia start je kerja, dia terus je beli itu rumah. Monthly, payment dia hanya RM850. Sebab dia pinjam untuk tempoh 35 tahun. Dia bayar 850, macam dia sewa rumah. End of the day, iaitu pada ngam-ngam 35 years, boleh faham tak? Rumah tu dia punya. Dan dia tak payah lagi bayar apa-apa sewa. Tapi you beli rumah ni, tempoh pinjaman hanya 5 tahun. You cuma ada 5 tahun. Sebab you sudah sangat tua. So monthly you terpaksa bayar, boleh nampak tak? Mungkin 9,000 satu bulan. 9,000 satu bulan. Sebab nak kena cepat, nak kena habiskan cepat. Jadi you kena tahu ni, jangka panjang, jangka pendek, jangka sederhana. Tapi dalam sukatan you cuma ada dua, jangka panjang, jangka pendek. Faham tak ni dulu, tempoh masa pinjaman? Faham, cikgu. Faham. Okey. Jadi moralnya yang cikgu nak ajar ialah bila you bekerja saja nanti dan you decide untuk beli rumah, you memang ada plan dalam kehidupan you tak payahlah beli kereta dulu, okey? You naik je bas ke LRT, MRT, okey? Pengangkutan awam, tapi you beli rumah dulu sebab kita mahu tempoh
pinjaman yang lama. Okey, 4.3 ya Camel, sumber pembiayaan dan juga penggunaan dana. Jenis sumber dana. Satu, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan berbagai dana atau pinjaman. Jadi pembiayaan ni ialah pinjaman. Pinjaman yang mempunyai tempoh matang melebihi 1 tahun. Since dia cuma ada 2, iaitu pendek dan panjang. Jadi pendek less than 1 tahun. Panjang more than 1 tahun. Jadi pendek panjang cuma ada 2. Lebih daripada 1 tahun, kurang daripada 1 tahun. Senang kan? Okey. 3 bentuk pinjaman jangka panjang iaitu saham keutamaan. Tadi cikgu dah cakap bond. Boleh nampak bond ni ialah satu surat berharga yang kita boleh jual dan kita janjikan. Dan juga satu lagi equity. Okey. Sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek ia merupakan hutang atau pinjaman yang dijelaskan dalam masa 1 tahun. Okey, 1 tahun atau kurang ke bawah. Contohnya kemudahan kredit. Orang bagi kita kredit berapa? 1 bulan. Kalau dia tak berapa kenal dengan kita, hebat-hebat lagi 2 bulan. Kalau tak 3 bulan. Okey, sebab dia baik. Kau punya baik, dia bagi tempoh kredit yang paling lama 6 bulan. Tak adalah orang bagi tempoh kredit sampai setahun, tak ada. Okey, contoh kemudahan kredit yang diberi oleh pembekal. So dia bagi dalam bentuk invoice. Dan kalau betul-betul dia tak kenal kita, dia tak akan bagi invoice. Dia akan bagi apa, Comel? Ini kita buat deal dengan dia for the first time. For the first time, dia bagi pada kita barang, okay? Dia bagi tajuk dia invoice. Tapi ada lagi belakang dia. Apa dia? Cepat budak akaun jawab. First time kita deal dengan dia. Number dia, lepas tu nama dia. Itu betul nama dia. Tapi invoice ni ada lagi depan dia. Apa lagi? Nombor. Bukan. Sekejap, Itu nombor saya invoice. fikir. Nama dia, nama invoice tu invoice apa. Kita terus bagi barang, kita memang ada bawa barang tu. Contoh macam ni, A4 paper. Invoice account belum terima. Invoice tu Account memang belum bayar. account belum terima. Ha. Nama dia apa? Siapa dapat? Cikgu nak bagi sposin pun tak boleh sebab jauh ni. Kalau dalam kelas cikgu boleh cakap, sposin nak bagi. Tak boleh. Proforma. Pernah dengar? Pernah dengar word invoice proforma? Tak ada. Tak ada. Tolong dengar. Invoice ni, kalau misal kata kita dah kenal you. Siapa you? You ialah Pusat Tuition Kasturi. Siapa kita? Nama kita ialah Indah Kiat A4 Paper. So, nama kita Indah Kiat A4 Paper. Kita dah kenal Kasturi 20 lebih tahun. Lalu kita hantar je. Kasturi nak berapa A4 paper? 2 lori. Okey, sekarang kita hantar itu A4 paper 2 lori. Apa berlaku? Lepas kita hantar A4 paper 2 lori, boleh faham? Kita tulis, kita bagi pada dia invoice yang tadi Amoy tu kata. Invoice tu ada number. Katakanlah nombor dia 1, 2, 3, 4 nombor dia. Okey, supaya kita tahulah. Kemudian kita letak sana 6 bulan kredit. Maksudnya Kasturi tak payah bayar dulu. Ambil Januari ni, nanti 1st of July 2021 baru bayar. Ambil dulu. Kita memang kenal you. You memang okey. Kasturi tak pernah tipu kita. Okey, fine. Bagi dia. Ada lagi satu syarikat, nama dia Kasturu. Boleh nampak tak? Jadi Pusat Tuition Kasturu Sendirian Berhad ni, boleh nampak dia baru buka. Lalu apa berlaku ialah dia beritahu pada kita. Kita ialah Indah Kiat A4 Paper. Lalu kita beritahu dia, nak berapa? Dia kata nak 1 lori ya. Okey, kita pun hantar. Memang 1 lori tu ada dekat sana. Kemudian kita bawa naik, invoice ada tajuk di atas, proforma. Pada invoice proforma tu, dia merujuk kepada keadaan di mana katakanlah nilai barang tu ialah 300,000. 300,000 nilai A4 paper. Apa berlaku ialah, you kena bayar. You kena bayar terus. Sama ada you bayar dalam bentuk cek ke atau online transfer duit ke, boleh faham tak? Apa berlaku ialah you bayar. Bila you bayar sahaja, baru dia akan bagi barang tu. Itu nama dia invoice proforma. Dia tunjuk dulu invoice proforma, you tengok tajuk dia invoice proforma, you tahulah. Maksudnya orang ni tak nak bagi you kredit. Tak apalah. You kata, okey, angkat barang tu. Okey, kami terus bayar. Habislah 300,000. Barang sampai. Kalau seandainya dia terima, invoice proforma diterima, maka invoice proforma akan berubah menjadi invoice. Boleh nampak? Dia dipanggil sebagai invoice sudah. Tetapi kalau invoice proforma ditolak, contohnya Kasturu marah. Apa hal ni? Kasturi tu you boleh bagi sampai 6 bulan. Takkanlah kami sebulan pun you tak boleh bagi. Maka invoice proforma akan terbatal dengan sendirinya. Kita akan bawa balik barang tu semula.
Jadi itu keadaan dia. That's why dia kata hubungan yang baik antara pengeluar dan dengan pembekal akan mendapat tempoh kredit yang lebih lama. Jadi ada amu itu dia pergi jawab, dia kata kita boleh melambatkan bayar hutang. Tak boleh. Melambatkan bayar hutang membawa maksud bahawa sepatutnya you kena bayar pada 1 Julai 2021. Kita dah bagi you tempoh kredit 6 bulan. Cukup tempoh ni you bayarlah. Ada orang yang jenis dia ada satu penyakit, kamu tahu tak? Dia ada duit tapi dia malas bayar hutang orang. Dia ada duit ada je dalam poket dia, tapi dia malas nak bayar hutang. Orang yang macam tu biasanya pembekal sangat benci lah, boleh faham. Jadi kalau you betul-betul tak boleh, you beritahu dengan pembekal. You jangan lari-lari pula dengan pembekal. Tapi hubungan yang baik dengan pembekal akan mendapat tempoh kredit yang lebih lama. Kalau hubungan tak baik, dia terus bagi invoice performa. Okay. Faham tak Comel invoice performa? Faham cikgu. Faham. Okay. Faham. Okay. Sumber dana jangka panjang. Sekarang sumber dana jangka pendek, ia merupakan hutang atau pinjaman yang mesti dijelaskan dalam masa setahun. Pendek ni pendek. Contoh kemudahan kredit yang diberi oleh pembekal. Ada pembekal yang bagi 1 bulan, biasanya paling lama, biasanya 3 bulan tu normal lah. Pihak bank, ini ialah pinjaman semasa kita panggil, ataupun pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi memang 12 months. 12 months, you kena bayar balik pinjaman peribadi, dan sebagainya. 5 bentuk pinjaman jangka pendek yang kita kena belajar ni: overdraft, pemfakturan, penerimaan jurubank, trust receipt dan juga pinjaman berjangka. Kalau pelajar dalam bidang perakaunan, overdraft tahu? Tahu. Pemfakturan tahu? Tahu. Penerimaan jurubank? Tak tahu. Tak tahu. Trust receipt? Tak. Tak tahu. Pinjaman berjangka? Pernah dengar. Pernah dengar. Jadi ada yang tahu, ada yang tak tahu. So kita kena ambil tahu. Semua orang kena sama tahu. Boleh faham tak? Jadi saya dah agak, ada pelajar yang memang dah tahu dah, boleh faham. Tapi you kena dengar juga sebab ada orang yang tak tahu. Jadi ingat sumber pembiayaan ada 2. Satu jangka masa pendek, satu lagi jangka masa panjang. 2 je. Kedua, bentuk sumber dana jangka panjang dulu. Jangka panjang tadi kita akan belajar iaitu saham keutamaan, bond dan equity. 3. Kemudian jangka pendek yang kita akan belajar overdraft, pemfakturan, penerimaan jurubank, trust receipt dan juga pinjaman berjangka. So 3 dari atas, 5 dari bawah. Jumlahnya 8. Ready? Saham keutamaan ia merujuk kepada gabungan ciri-ciri security hutang dan juga saham biasa. Mengapa dia kata itu ialah gabungan? Gabungan tu maksudnya saham keutamaan ni dia ada 2 ciri. Ciri yang pertama iaitu dia ialah satu bentuk hutang. Iaitu kena bayar interest 14%. Tetap macam orang hutang. Ciri hutang dekat bank. Dan dia ada ciri-ciri saham biasa. Sebab apa? Sebab dia disebut sebagai dividen dan ada masa kita memang tak bayar langsung dia. Kerana apa? Pada waktu itu syarikat mengalami kerugian. Kalau you memang betul-betul hutang dengan pihak bank by hook or by crook, kalau you tak bayar, dia akan rampas aset you. Sama ada dia akan lelong you punya kilang atau seumpama dengannya. Jadi saham keutamaan ni dia ada 2 ciri. Iaitu ciri dia seperti security hutang dan juga seperti saham biasa. Digabung 2. Saham keutamaan ni, ingat keutamaan. Diberi keutamaan. Mengapa dia disebut saham keutamaan? Seandainya syarikat akan muflis, akan diisytiharkan muflis. Orang nombor 1, orang nombor 2, orang nombor 3. Siapakah yang nombor 1 yang akan merampas aset syarikat? Cuba you cakap kat cikgu. Cepatlah, cikgu tak ada masa ni. Pihak mana yang nombor 1 dulu yang akan rampas? Katakan syarikat tu ialah syarikat Berhad. Syarikat Berhad besar dekat Bursa Saham Kuala Lumpur. Syarikat Berhad tu, saya bagilah syarikat tu ialah syarikat Petronas. Janganlah Petronas bankrupt. Katakanlah Petronas akan bankrupt. Pengurus syarikat akan ambil ya. Nombor 1 pengurus syarikat. Salah. Siapa yang mula-mula berhak? Cikgu, pihak bank. Pihak bank. Debenter.
Debentor. Debentor ni ialah orang yang membankruptkan dia. Contohnya ialah bank. Katakanlah Petronas ni, saya tak fikir dia buat pinjaman dengan Maybank, Public Bank. Dia akan buat pinjaman dengan bank saudagar. Jadi katakanlah Amanah Church Merchant Bankers. Boleh nampak? Jadi bank saudagar tu, bila Petronas tak boleh bayar hutang tu, okay, maka Amanah Church Merchant Bankers bawa kes ke mahkamah, lalu mahkamah memutuskan bahawa syarikat ini bankrupt. Lalu berapa hutang dia dengan debentor tadi? Jadi hutang dia dengan debentor, katakanlah nilai aset Petronas ialah saya bagi contohlah 100 bilion, ambil nombor besar. Dia pinjam dengan bank ni berapa? Dia pinjam dengan bank ni 60 bilion. So dia dulu akan ambil. Apa nilai 60 bilion tu? Katakanlah nilai 60 bilion tu ialah KLCC. Boleh nampak? Jadi KLCC yang 2 batang tu boleh nampak? Jadi bank tu akan ambil. Debentor tu dulu yang akan ambil. So masih ada balance lagi 40 bilion. 40 bilion ini siapa yang tahu? Yang ni dia memang tahu sebab dia yang tukang buat. Dia yang buat sampai company besar tadi, company Awam Berhad tadi diisytiharkan bankrupt. Alright, siapa lagi yang tahu? Yang sangat tahu ialah Board of Directors, ahli-ahli lembaga pengarah, pemegang-pemegang saham keutamaan. Yang ni duduk ni. Pemegang saham keutamaan ni. Tak kira sama ada keutamaan boleh tukar, boleh ubah, boleh nampak kumulatif, boleh nampak. Okey, lalu pemegang saham keutamaan ni dia ialah pemilik syarikat itu. Mereka ni ialah orang-orang besar dalam syarikat itu. Saudara mara dia ke apa ke. Lalu mereka ni ada beli saham tadi, saham keutamaan tadi. Jadi nilai saham keutamaan dia ialah 39 bilion. So cuma tinggal balance lagi 1 bilion. Balance 1 bilion yang ada tu boleh nampak tak? Ialah pemegang saham biasa. By that time pemegang saham biasa tahu benda ni semua kosong ni. Kalau dulu tak ada media sosial. Sekarang ada media sosial, kira okey sikit lah. Tapi walaupun okey, pemegang saham biasa tak boleh buat apa-apa. Mereka tak ada hak. Okey, sampailah pemegang saham keutamaan dah ambil habis. Dia ambil lori Petronas, dia ambil lori tangki Petronas, dia ambil kereta Petronas, lalu dia cairkan semua sekali, dah liquidkan, jadikan cash, ambil balik semua duit mereka. Okey, mereka sudah settle. Masih ada lagi bilion, 1 bilion lagi balance. So pemegang saham biasa, orang yang beli saham di BSKL, barulah dia beritahu. Okey, syarikat telah pun diisytiharkan muflis, maka kita pun pergi ke syarikat tu. Yang kita jumpa ialah 2 biji tong sampah. Sedangkan kita ada beli 50 lot saham tersebut. You faham tak? Jadi itu ialah pemegang saham keutamaan ni dia macam gabungan 2 benda. Macam security hutang dan juga saham biasa. Dan dia ni ialah pihak yang kedua. That means dia masih diberi keutamaan berbanding dengan ordinary shares tadi. Pemegang saham biasa. Faham tak? Faham cikgu. Faham. Okey. Sekarang cikgu masuk lagi. Saham keutamaan ini boleh faham tak apa berlaku? Ini jangka panjang jangka panjang. Saham keutamaan ni normally bila bapa dia mati, bapa dia tak akan ambil saham tu sebab saham tu dia dapat dividen yang besar. Jadi bapa dia tu hanya duduk rumah free every month dapat 80,000 sebulan. Jadi share tersebut 80,000 tu yang dia belanja, boleh faham tak? Maka share tersebut bila dia meninggal dunia berapa persen diberi kepada isteri dia, berapa persen dia buat will lah, dia buat satu wasiat. Okey, will tu ialah wasiat dalam bahasa Melayu dan diberi kepada anak dia ataupun kepada cucu-cucu dia. Maka ini kita namakan dia sebagai jangka panjang. Ia merupakan saham diterbitkan dan dijual kepada pelabur tertentu dan dibayar dividen pada kadar yang tetap. Sama tu ialah tetap. Tidak kira sama ada syarikat untung ataupun syarikat mengalami kerugian. Jadi kalau rugi tahun berikutnya bayar. Okey. Seterusnya dia bersifat kumulatif iaitu jika dividen tidak dibayar pada tahun semasa, katakan tahun semasa 2010, maka ia dibayar pada tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya ialah 2011 dia untung besar, maka dia akan cover. Dan dia boleh kumulatif untuk 3 tahun berturut-turut. Kalau ikut logiknya macam tak logik. Sebab apa? Saya bagi contoh 2011 syarikat rugi. Ini tahun 1. 2012 tahun 2 rugi lagi, dah kedua kali. 2013 ialah tahun 3 rugi lagi. 2014 tahun 4 rugi lagi, dah 4 Okey, 2015 baru syarikat dapat untung. Syarikat dapat untung dia hanya boleh kumulatif tahun 4
Tahun 3, tahun 2 sudah 3 tahun. 1, 2, 3. Yang ni burn, yang ni burn. Boleh nampak tak? Hangus. 14 juta. Katakan you beli dengan nilai 100 juta, dividen dia ialah 14%, 14% ialah 14 million. 14 million untuk 2011 burn. Tak ada. Tapi kalau diikutkan, memang dia sebut kumulatif. Kumulatif ni membawa maksud boleh himpun. Okey, tadi cikgu dah kata boleh himpun. Memang you nampak macam okeylah 3 tahun berturut-turut. Kalau ikutkan logiknya ialah kalau syarikat rugi untuk tempoh 4 tahun berturut-turut, syarikat memang sudah gulung tikar. Syarikat memang sudah muflis. Sebab dia macam ni. Kalau budak kecil baru lahir, dia makan sikit je, perut dia pun kecil. Tapi kalau badan kita besar, kita kena makan banyak. Jadi bila syarikat tu ialah syarikat gergasi, syarikat awam berhad. Bila dia tak untung, bagaimana dia nak support dia punya kos-kos yang ada. Jadi kos dia adalah sangat tinggi. Jadi macam tak logik kalau nak sampai kepada 4 tahun pun. Itu yang dimaksudkan dengan kumulatif, calon seharusnya tahu. Okey. Bersifat penyertaan, iaitu kadar keuntungan yang lebih tinggi berbanding dengan kadar keuntungan bagi saham biasa. Jadi itu dipanggil sebagai saham. Dia ada satu lagi, saham keutamaan penyertaan. Dia ada saham keutamaan kumulatif. Saham keutamaan penyertaan ni dia macam ni. Katakanlah syarikat sentiasa untung besar bagi setiap tahun. Alright. Mula-mula kita akan bayar saham keutamaan dulu. Okey, mula-mula nombor kosong kita bayar dulu kepada debentor. Debentor dah bayar. Kemudian pemegang saham keutamaan. Kemudian pemegang saham biasa. Kalau ada lagi, okey, untung lagi, ada baki lagi, boleh nampak tak? Dia akan pergi kepada saham keutamaan penyertaan ini. So, saham keutamaan penyertaan ini dia dapat 2 kali kalau syarikat mengalami keuntungan besar pada tahun itu. Tapi dia tidak kumulatif. Dia tidak kumulatif. Maksudnya kalau pada tahun 2011 tu rugi, 2012 dia untung besar, dia hanya dapat pada tahun 2012 saja. Tapi kalau 2012 untung lagi besar, maka dia akan dapat 2 kali pada 2012. Okey? Dia tengok sifat dia apa yang you nak. Okey, pemegang saham keutamaan tiada kuasa untuk mengundi. Mereka tak boleh undi. Boleh nampak? Pemegang saham keutamaan memang tak ada kuasa untuk mengundi. Bagi memilih ahli lembaga pengarah, board of directors yang akan menguruskan syarikat. Habis siapa yang boleh mengundi? Okey, dia tak ada kuasa untuk mengundi. Yang boleh mengundi ialah pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasa boleh undi. Siapa yang mereka nak lantik untuk jadi ahli lembaga pengarah. Okey, apakah kebaikan pemegang saham keutamaan? Perniagaan boleh mengetahui jumlah dividen yang perlu dibayar kerana kadar dividen adalah tetap. Contoh tetap ialah 14%. That's why orang yang memegang saham keutamaan ni dia tak payah takut. Kau nak berapa? 100 juta. Okey. Dia pergi dia cari mana-mana bank atas nama dia sendiri. Siapa nama dia? Nama dia Mahani. Dia pergi dekat bank. Dia kata saya dapat offer dari syarikat ini yang ada dekat bursa saham. Semua bank tahu itu ialah syarikat yang hebat, besar. Saya dapat beli saham keutamaan. Saham keutamaan dengan nilai dividen 14% per annum. Sebagai keutamaan maksudnya dia adalah tetap. Okey, bagi pihak bank tengok saya nak buat pinjaman, saya nak buat loan dengan nilai ini, LOAN, okey, loan untuk nilai ini. Bank terus bagi 100 juta kerana bank tahu, okey, you dapat 14%. Kita hanya kenakan you interest 8%. So, 14 tolak dengan 8%, you masih lagi untung 6% bagi setiap per annum. Kalau 100 juta, 6% out of 100 juta ialah RM6, ada 6 biji kosong at the back bagi setiap setahun. You duduk je dekat rumah, you dapat 600,000 setahun. You dapat 6 juta setahun. You duduk free-free je kat rumah. Habis tadi duit 100 juta tu you pinjam je lah dengan pihak bank. Kemudian bayar je lah interest. Boleh faham tak? Interest tu boleh cover jumlah pinjaman you. Jadi dia tak payah takut. Cuma kita ada peluang atau tak ada peluang untuk menjadi pemegang saham keutamaan. Okey. Perniagaan boleh mengetahui jumlah dividen kerana dividen adalah tetap. Risiko adalah sangat rendah. Okey, daripada saham biasa. Saham biasa tu by that time dia tahu syarikat memang semua punya aset dia semua dah habis. Dan ini akan menarik minat pelabur.
mereka berminat ni kalau saham keutamaan. Dividen diberi keutamaan untuk dibayar terlebih dahulu berbanding dengan saham biasa. Jika syarikat dibubarkan, ia diberi keutamaan untuk menuntut modal selepas dibenter. Dibenter tu ialah orang yang membankruptkan syarikat tu tadi. Okay, contohnya pihak bank, contoh dibenter. Okey, sikit lagi ya Camel, kelemahan dia. Okey, kelemahan saham keutamaan. Ia mengambil masa yang lama untuk menerbitkan saham ini. Bukan cepat-cepat boleh buat. Kos penerbitan saham adalah tinggi. Yang boleh menerbitkan saham ini hanyalah bank saudagar. Bank saudagar. Okay, jadi syarikat akan sediakan semua dokumen. Bank saudagar tu dia boleh mengapungkan saham syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur. Okay, dividen perlu dibayar walaupun syarikat tidak memperoleh keuntungan. Boleh faham? Yang ni maksudnya tahun 2011 tadi tak untung. Tahun 2012 kena cover balik juga. Pemegang saham tidak ada hak untuk mengundi dan memilih ahli lembaga pengarah. Jadi mereka tak ada hak sebab yang ada hak ialah pemegang saham biasa. Okey, clear or not untuk saham keutamaan? Clear. Okey, sekarang cikgu nak masuk kepada bond. Okey, cikgu nak masuk kepada bond. Cikgu tengok-tengok jam ni bukan cikgu nak berhenti tapi cikgu takut cikgu tak sempat ajar. Boleh nampak sebab benda ni banyak. Okey, bond. Bond ialah merupakan satu instrumen. Instrumen ialah alat. Okey, alat hutang. Instrumen ialah alat hutang untuk jangka panjang. Sama macam share keutamaan tadi, dia ialah alat pinjaman dana jangka panjang. Bond also jangka panjang yang dikeluarkan kepada orang ramai dan institusi perniagaan oleh syarikat atau penerbit bond untuk tujuan untuk mengumpulkan modal. Kita boleh je jual, okey, bond. Kita akan lukis, katakanlah saya ambil yang sangat mudah lah. Okey, bond. Okey, satu perjanjian. Adalah dengan ini nama syarikat kita iaitu syarikat ABC Berhad. Boleh nampak tak? Okey, nak jual satu bond. Nilai bond ialah RM 100 juta. Mana company nak beli atau orang perseorangan nak beli. Kita beritahu dekat situ, okey, tarikh kita keluarkan ialah 1 hari bulan 1 tahun 2020. Dan dia hanya akan 1 hari bulan 10 tahun 2020. Dia hanya akan matang 20 tahun kemudian iaitu 1 hari bulan 10 tahun 2021. Iaitu dalam tempoh berapa tahun? 20 tahun. Nampak tak? 20 tahun. Kemudian kita beritahu R, interest ialah 14%. Ada lagi lah benda lain, ada signature, ada stamp, matikan stamp, boleh nampak stamping dekat situ. Tapi benda yang penting tu nak beritahu ialah ini. Okey, jadi kalau nilainya ialah 100 juta, boleh nampak lepas 20 tahun kemudian, okey, you kira lah, boleh nampak. Okey, bunga sama dengan Parti Komunis Melaya bahagi 100. Pokok ialah 100 juta, darab dengan kadar 14%, darab dengan masa selama 20 tahun. Maka you akan dapat ini ialah bunga interest yang you dapat. Okey, 100 habis, juta kekal. 14 kali 20 ialah 280 juta. 280 juta ialah bunga. Pokok dia yang duit yang you simpan tadi, duit yang you bagi tadi iaitu 100 juta. So you dapat balik 380 juta. Maksudnya ialah you ialah sebuah syarikat mahu beli bond Petronas. Petronas ada masalah keuangan, Petronas keluarkan bond. Jadi bila sebut Petronas, you tahulah dia besar. Okey, nama syarikat you apa? Nama syarikat you ialah AIA, American International Insurance. Lalu bila you tahu sahaja dia nak jual bond, kemudian interest ialah 14%, okey, you pergi beli. Berapa nilai? 100 juta. You bagi kepada orang tu, saya bagi contoh yang mudah lah, tak payah nak guna orang tengah semua. Okey, bagi kepada Petronas 100 juta, Petronas bagi sehelai kertas. Adalah kertas dia banyak helai lah, okey. Bagi satu bond. Bond tu you simpan, boleh nampak. Pada bond tu tertulis macam ni, boleh faham. You simpan sampai nanti 1 Oktober 2021. Okey, you pulang ini bond kepada dia, maka dia pulang balik duit you 380 juta. Kenapa? You tadi bagi 100 juta je. 100 juta yang you bagi pinjam. Interest dia ialah 14%. Dia beritahu tadi. Interest dia ialah 14% selama 20 tahun 280 juta. Jadi apa berlaku ialah you dapat 380 juta. So itu ialah bond. Faham tak apa itu bond? Faham, cikgu. Faham. Okey. Seterusnya, mari kita tengok.
huraian. Bond diterbitkan oleh syarikat swasta ataupun syarikat kerajaan. Kerajaan pun boleh buat bond. Bond yang dijual iaitu dipanggil sijil simpanan premium, SSP. Dijual melalui Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional tu government punya. Itu ialah bank badan berkanun. Bila sebut berkanun ialah kerajaan. Jadi kerajaan pun boleh mengeluarkan bond. Ia merupakan kontrak pinjaman yang perlu dibayar kepada pemegang bond pada tarikh matang. Jadi tarikh matangnya cikgu dah bagi 1 Oktober 2021 berserta dengan kadar interest. Kadar interest dia adalah fix iaitu 14%. Tempoh matang bond adalah tetap. Contohnya kalau you nak buat 6 bulan boleh, you nak buat 1 tahun boleh nampak tak? Boleh. Biasanya kalau dalam jangka panjang biasanya iaitu lebih daripada 1 tahun sehingga maksimum ialah 21 tahun. Okey, biasanya. Okey, ciri-ciri bond. Nilai tara iaitu kadar seunit bond dicatat pada sijil bond. Kalau dia nak buat setara berapa-berapa, tu ada. Yang tu lagi besar lah. Okey, dia akan lebih detail. Nilai kupon. Kalau dalam bond, dia ada tulis sana nilai kupon iaitu kadar faedah yang akan dibayar kepada pemegang bond oleh penerbit bond mengikut tempoh masa yang telah pun ditetapkan. Jadi dia tulis sini nilai kupon. R ni. Okey, kadar matang. Pemegang bond boleh menebus kembali hutang bond daripada penerbit bond pada kadar nilai muka atau nilai faedah yang telah dijanjikan. Ini tempoh matang dia. Okey. Kemudian apa ni? Debenture, sekejap dah tak nampak dah. Sekejap macam mana? Clear all the drawing. Okay, indenter, bukan debenture, indenter. Iaitu dia bond tadi merupakan satu kontrak formal. That's why nanti dekat situ dia akan ada atas dia mesti kosong punya. Dia nak matikan stamping. Boleh nampak tak? Kan stamp. Kemudian ada signature, siapa witness dia, siapa yang keluarkan. Boleh nampak? Kontrak formal, dia ialah rasmi antara penerbit bond dengan pemegang amanah yang mewakili pemegang bond. Memanglah dia akan ada orang tengah dekat sana, boleh faham? Tak adalah you terus-terus macam bila kerajaan nak pinjam duit dengan you, kerajaan tak akan pergi dari rumah ke rumah, ketuk rumah, okey? Perdana Menteri ketuk rumah, Mahani pinjam 20 sen, Mahani pinjam 50 sen, tak. Dia akan guna orang tengah dia. Contoh tadi cikgu kata kalau kerajaan dia guna orang tengah dia nama BSN. BSN tanya, siapa nak beli sijil simpanan premium ya? RM100 satu, minimum ialah 100. Kalau you nak beli 10,000 pun boleh. Cukup 3 bulan kita akan buat undian. Nombor-nombor dia akan bagi. Kalau RM10 dapat 1 nombor. Kalau RM100 you akan dapat 10 nombor. Dia ada nombor dekat sana. Yang ni nombor-nombor tu kita akan undi. Pemegang yang pertama, nombor tempat pertama, kita ada 3 buah rumah banglo. Boleh nampak tak? Okey, yang kedua ada 5 buah kereta perdana visik. Boleh nampak tak? Okey, 5 hadiah. Yang ketiga, t-shirt BSN 500 helai. Nombor tu bila you pergi ke BSN, siapa-siapa pun boleh pergi. You pergi dekat BSN, ada satu borang. Borang dekat BSN tu ada tulis sijil simpanan premium. Nanti you tulis sana nama you, address rumah you, you nak beli berapa. Kalau you nak beli 100, nanti dekat sijil simpanan premium tu, dia tulis sana BSN, kemudian ada nama you. Nama you siapa? Mahani. IC number you apa? Ada dekat sini. Nanti dia akan tulis sini berapa nilai 100. Nanti dia akan bagi nombor. Nombor saya besarkan. Nombor dia ialah 114048855622 hingga, dia akan tulis sana hingga 114048855632. Jadi 622, 623, 624, 6 sampai 631, 632. Kalau katakanlah salah satu daripada nombor tu menang. Menang apa? T-shirt BSN. Mahani akan dapat t-shirt tersebutlah. Dia akan hantar ke rumah. Habis duit yang RM100 tadi, duit RM100 inilah adalah merupakan benda ni dipanggil sebagai bond. Bond ni surat perjanjian. Duit RM100 kalau duduk pada tangan Mahani memang letak bawah bantak, tak boleh buat apa. Tapi you bayangkanlah, rakyat Malaysia ada 35 juta orang. Kalau 35 juta, 35 juta. You tengok, juta. Belakang dia juta. Membawa maksa ada 3.5 bilion RM. 3.5 bilion kita boleh buat beberapa buah Mid Valley Mega Mall. Dan Mid Valley Mega Mall tersebut kita boleh sewakan kepada orang.
Jadi duit pada tangan you 100, duit pada tangan cikgu 100, dia memang tak boleh buat apa-apa. Tapi bila duit tu sudah digabungkan, dia akan menjadi satu jumlah yang besar. Jadi kita memang tak terus bagi kepada Perdana Menteri RM100, tapi kita guna orang tengah. Nama dia siapa? BSN. Okay, clear or not? Clear. Ya, okey. Ya, Okey, clear. Kalau tak faham cakap, nanti saya seorang faham. Okey, jadi indenter ni iaitu kontrak formal antara penerbit bond dengan pemegang amanah yang mewakili pemegang bond. Jadi dia mewakili pemegang bond tadi. Jadi dia memang akan guna orang tengah. Peruntukan panggilan ya, penerbit bond boleh menebus bondnya sebelum tarikh matang. Boleh je. Katakanlah pada waktu itu bila kerajaan tiba-tiba ada banyak duit, kerajaan kata siapa nak pegang bond tu, okey semua pulang balik bond tu, kita nak bagi duit. Kalau you kata, tadi cikgu tunggu bulan 10 cikgu, 1, 10, 20, 21 baru dia mature, baru dia matang teacher. Tapi hari ni baru bulan Januari, boleh nampak? Tak apa. Dia akan kira sampai tadi ialah 20 tahun, dia akan kira untuk 19 tahun punya dividen lah. Dia akan kira 19 tahun punya interest. Okay, dia darab dengan tempoh masa 19 years. Dia boleh panggil balik. Untuk mengelakkan pembayaran bond yang lebih tinggi pada kadar faedah semasa yang rendah. Jadi kalau dia nak panggil, dia boleh panggil sebab dia yang keluarkan. So dia yang boleh ambil balik. Kadar hasil sehingga matang. Apa yang dimaksudkan ni ialah pada bond tu dia ada tulis ciri-ciri bond yang duduk pada bond tadi, iaitu kadar pulangan yang dijanjikan oleh penerbit bond kepada pemegang bond meliputi nilai muka. What is nilai muka? Nilai muka yang tadi tu yang ada tulis 100 juta. Okay, berapa nilai dia? RM 100 juta. So this is what we call nilai muka. Boleh faham? Ada sejenis bond yang dipanggil sebagai at less than face value, kurang daripada nilai muka. Bond itu dijual pada harga yang lebih rendah daripada nilai muka. Apa nama bond tu, Comel? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Ni bond kerajaan. Bond kerajaan yang utama actually ada 3. Tadi cikgu bagi contoh tu yang dijual kepada orang awam lah. Bond kerajaan ada 3. Ni kalau you belajar ekonomi, 1 kita panggil dia sebagai bil perbendaharaan kerajaan. Bil perbendaharaan kerajaan, 2 ialah surat jaminan kerajaan. 2 ialah surat jaminan kerajaan dan 3 ialah sijil pelaburan kerajaan. Dia ada 3. Sijil pelaburan, belakang dia ada word kerajaan. So bond-bond kerajaan memang ada 3 yang utama. 1 bil perbendaharaan, surat jaminan dan 3 sijil pelaburan. Kalau bil perbendaharaan ni tajuk di atas bil perbendaharaan. Kemudian ada gambar jata negara. What is jata negara tu? Haiwan apa? Duduk sana. Harimau. Pandai okay? Ada budak cakap okay, singa. Singa dengan harimau pun kau tak tahu. Okay. 2 harimau. Ya, 2 ekor harimau. Okey, comel. Apa berlaku? Nilai muka ialah 100 juta. Okey, bil perbendaharaan less than a year. Contoh, dijual pada tarikh 1 hari bulan 1 2021. Kemudian dia beritahu sana matang pada 1 hari bulan 7 tahun 2021. That means it's only 6 months. Okey, lalu bil perbendaharaan ni kerajaan kata, siapa nak? Kita nak jual pada harga RM 86 juta. Jadi harga jual ialah 86 juta. Harga muka ialah 100 juta. The difference between harga muka 100 juta dengan harga yang dia jual kepada kamu, that means kita beli, ialah 14 juta. 14 juta adalah merupakan keuntungan pembeli bond. Keuntungan pembeli bond. Ni pembeli bond. Jadi dia ialah bil jangka pendek. Bil perbendaharaan adalah merupakan sejenis bond jangka pendek milik kerajaan. Jadi katakanlah MAA, Malaysia Alliance Insurance, pergi dekat bank negara, pergi beli bil perbendaharaan kerajaan. Lalu dia tengok pada kertas tu nilai muka dia tulis sana ialah 100 juta. Tapi dia dijual pada harga 86 juta. Lalu mereka bank in, transfer money 86 juta. Mereka dapat tu kertas tadi. Boleh nampak? Iaitu bond tadi, bil perbendaharaan kerajaan. Bawa balik. Simpan sampai 1st of July, pulang balik kepada bank negara, maka bank negara akan bagi you 100 juta, iaitu nilai muka. You beli 86, you dapat 100 juta. You untung berapa? 14 million. Jadi dia kata,
Kadar hasil hingga matang, kadar pulangan yang dijanjikan oleh penerbit bond kepada pemegang bond meliputi nilai muka dan juga nilai faedah pada tarikh matang. Tengok apa jenis bond yang you beli tu. Kalau surat jaminan dengan CJ pelaburan tak, dia dijual pada harga muka. Kalau harga muka 100 juta, dia jual pada harga 100 juta. The difference between surat jaminan dengan CJ pelaburan ialah surat jaminan dia dibayar kadar interest yang tetap. Pemegang utama, pembeli utama surat jaminan kerajaan ialah KWSP. You ada belajar kan, kumpulan wang simpanan pekerja. Manakala CJ pelaburan, dia dibayar dividen yang tidak tetap dan pembelinya ialah badan-badan Islam. Contohnya seperti Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat, Bank Al-Rajhi dan seumpama dengannya. Faham tak bond? Faham. Faham Okay. bond. Seterusnya, mari kita tengok apa baiknya bond. Boleh nampak tak? Bagus bond ni. Boleh nampak. Kalau you tak ada duit, you boleh jual bond. Okey, mari kita tengok. Satu, baik bond, kebaikannya, faedah pinjaman telah ditetapkan dan tidak bergantung kepada keuntungan syarikat. Dia janji 14, dia bayar 14 lah. Okey, persen. Bayaran faedah bond dikecualikan daripada cukai pendapatan. Jadi katakanlah kalau kamu beli banyak CJ simpanan premium, kemudian kamu menang. Ada satu perempuan tu, seorang perempuan Melayu. Saya tak ingat tahun bila, tahun 1999 ke, lama dululah. Kamu tahu tak, perempuan tu age 36. Waktu tu saya baru umur 20 lebih lah. Age 36. Tak kerja. Full time housewife weh. Kemudian dia blessed with 3 kids. Okay, duduk kat rumah jaga anak 3 orang, boleh nampak. Dia dapat hadiah nombor 1. Hadiah pertama, boleh nampak. Dia panggil hadiah utama, sebuah rumah banglo dekat dekat golf resort. Siap dengan swimming pool lagi banglo dia tu. Dan dia hanya beli RM100. Dan saya beli CJ simpanan premium pada waktu tu beberapa ribu ringgit. Saya simpan, allocate duit tu, okay, untuk beli. Saya t-shirt pun tak dapat. Itulah namanya rezeki. Boleh ikut tak? Jadi apa yang berlaku ialah, baiknya itu ialah kalau katakan you dapat rumah banglo tu, okay, you dapat percuma je. You tak payah bayar apa-apa cukai kepada kerajaan Malaysia. Okay? Kalau sama juga, bila you dapat dividen ataupun interest daripada bond, nilainya ialah 14 juta. You tak payah bayar apa-apa cukai pendapatan. Tak payah. Kebaikan dia. Bayaran faedah bond dikecualikan daripada cukai pendapatan. Ingat tak payah bayar cukai. Pendapatan dia, faedah bond dikecualikan daripada cukai. Kuasa kawalan tidak terjejas. Apa beza dia? Bagi melantik ahli lembaga pengarah. Beza. Kalau syarikat tak ada duit, syarikat keep on jual saham biasa. Jual saham biasa. Lalu ada orang yang hati tak berapa baik, boleh nampak tak, mereka beli. Mereka beli. Bukan dia mahu beli saham tu dengan tujuan dia mahu menjadikan syarikat itu mempunyai dana yang besar, lalu operasi syarikat lebih baik. Tidak. Tapi dia ada satu kemahuan, iaitu dia mahu menguasai pemegang saham terbesar syarikat dan akhirnya dia akan menguasai syarikat itu. Dan dia akan merampas syarikat yang ibu bapa kita buat ataupun datuk nenek kita buat dahulu. Tapi kalau kita jual bond, syarikat tak ada duit, lalu syarikat memilih untuk jual bond. Bila syarikat memilih untuk jual bond, boleh nampak pemegang bond tidak berhak untuk melantik ahli lembaga pengarah. Mereka tak ada untuk elect siapa-siapa pun untuk naik. Tak boleh. Okay? Jadi kawalan kuasa adalah tidak terjejas. Jadi itu ialah baiknya. Okay? Yang baiknya iaitu faedah adalah tetap. Kita dah tahu. Boleh nampak berapa nak bayar dia faedah. Kedua, orang yang dapat faedah tadi tak payah bayar cukai pendapatan. Ketiga, kita punya kuasa kawalan ke atas syarikat tidak terjejas. Kerana pemegang bond tak ada kuasa untuk melantik ahli lembaga pengarah sebagaimana pemegang saham biasa. Kelemahan. Bila ada baik, mesti ada buruk. Boleh nampak tak? Tak ada benda yang sempurna. Kadar faedah adalah tinggi dan menyebabkan kos perniagaan meningkat. Interest dia kalau setakat you nak bagi 1%, 2%, forget it lah. Tak ada orang nak beli bond yang kau keluarkan macam boleh nampak. Kena bagi sampai 28%, baru berebut-rebut. Boleh faham? Okay. Syarikat perlu membayar hutang walaupun syarikat tidak memperolehi keuntungan. Jadi bond ni adalah sejenis instrumen hutang. You kena bayar lah.
Okey, syarikat perlu menyediakan sejumlah wang pada tarikh matang. Bila dah nak sampai dengan tarikh matang, jantung kita dah tak betul dah. Ditetapkan untuk membayar balik pinjaman sebab dia ada satu tarikh matang. Okey, pihak penerbit bond boleh diambil tindakan sekiranya gagal menjelaskan hutang pada tarikh matang yang telah pun ditetapkan. Kita boleh bawa kes ke mahkamah because kita ada satu kontrak. Jadi bond tu adalah merupakan satu kontrak. Kontrak ialah satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah. Okey, jadi itu ialah kelemahan bond. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang bond? Bond dulu. Tak ada cikgu, jelas. Okey, jelas. Okey, equity macam mana? Equity merupakan sekarang, okey, Cik Bai ada Leng Chai ni, okey, Dao Sheng ni, senang hidup cikgu. Olah cikgu, equity. Equity merupakan sumbangan modal, okey, yang dibawa masuk ke dalam syarikat sama ada dalam bentuk saham biasa ataupun dalam bentuk perolehan tertahan. Perolehan tertahan membawa masuk kita untung tetapi kita tak mau bahagikan. Okay. Sebab apa tak nak bagikan? Macam-macam lah. Kita nak besarkan saiz operasi firma, kita nak buat pelaburan baharu ataupun kita nak kembangkan lagi perniagaan di luar negara, macam-macam. Jadi equity ialah sumbangan modal. Dari mana datang modal ni? Yang dibawa masuk ke dalam syarikat sama ada dalam bentuk saham biasa. Kita boleh jual lagi saham biasa. Tak cukup kita jual lagi. Okey. Satu lagi dari bentuk perolehan tertahan. Maksudnya kita untung dan kita tak bahagikan. Okey, huraian. Saham biasa ialah saham yang diterbitkan dan dijual oleh syarikat untuk mendapatkan dana daripada pelaburan dan pemilik syarikat. Jadi kita jual kepada orang ramai. Ingat saham biasa ialah ordinary people. Orang ramai boleh beli. Kadar dividen saham ini adalah berubah-ubah mengikut kemampuan keuangan syarikat. Kalau syarikat tak mampu, tak payah bayar. Ciri-ciri perolehan tertahan, iaitu keuntungan bersih perniagaan yang tidak diagihkan kepada pemegang saham, sebaliknya digunakan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Okey, so you kena tahu apa itu untung tertahan ya. Okey, untung tertahan iaitu untung yang tidak dibahagikan. Sikit lagi macam mana? Hak milik. Hak milik. Pemegang saham mempunyai hak milik ke atas syarikat yang dilaburkan oleh pemilik syarikat. Jadi hak milik, dia kata lagi pemegang saham ada hak milik atas syarikat. Ingat ya, walaupun you hanya beli satu lot, satu unit tak boleh lah. You kena beli satu lot saham Petronas. Maksudnya Petronas tu you punya. Boleh nampak? Siapa sahaja yang pegang saham syarikat itu, walaupun you hanya pegang 0.001% daripada nilai keseluruhan saham, membawa masuk syarikat itu you punya. Sebab you ada share dalam tu. Boleh faham? Okey, sumber modal. Sumber modal, equity merupakan sumber modal syarikat untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Ingat bila sebut equity ni dia dua. Satu, pemegang saham biasa yang kita jual. Satu lagi, untung tertahan. Untung tertahan. Okey, kadar dividen. Kadar dividen bagi saham biasa yang diterima akan dibayar mengikut kemampuan syarikat dan kebiasaannya berubah-ubah. Ada masa kita bagi 3%, ada masa 13%, ada masa 15%. Tengok berapa kita untung. Liability adalah terhad. Liability terhad iaitu pemegang saham atau pemilik syarikat hanya menanggung liability setakat nilai saham yang dilaburkan sahaja. Worst come to the worst. You beli saham Petronas tadi cikgu kata. Okey, pada harga RM4.80 seunit. You beli dia sebanyak 10 lot iaitu 48,000, 48,000, 10 lot, 10 lots. Boleh faham tak? Apa yang berlaku ialah tiba-tiba beberapa hari kemudian lepas you beli dekat tempat saham Petronas tu dia tulis SUSP. SUSP membawa maksud suspended. Suspended membawa maksud saham itu tak boleh dijual dan tak boleh dibeli. Walaupun you ada 10 lot, you tak boleh call you punya remiser, jual semua sekali. Tak boleh. Sebab pada papan tu dah tulis SUSP. Kenapa berlaku SUSP? Ada banyak sebab. Antara salah satu sebab ialah harga saham itu jatuh menjunam lebih daripada 30%. Dalam tempoh a day, dalam tempoh sehari, daripada RM4.80, zup dia turun kepada RM1.10. Finish. Maka syarikat sekuriti awam berhad, kerajaan akan tanya kepada syarikat Petronas Dagangan apa berlaku kepada syarikat you sampai harga saham you jatuh menjunam lebih daripada 30% within a day. Syarikat akan beritahu bahawa we don't know. Bila we don't know, suspended sana sudah.
Boleh faham? Ataupun harga saham naik lebih daripada 30% dalam tempoh sehari. Sama juga suspended. Suspended lebih kurang 3 ataupun 4 bulan, tiba-tiba you tengok saham ini bertukar menjadi 0.00. Membawa maksud semua duit you sebanyak 48,000 tadi, 48,000 gone. Boleh nampak tak? Hilang. Jadi ramai orang menjadi kaya dengan bermain saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Boleh nampak? Ataupun di mana-mana bursa saham yang hebat macam Hang Seng, boleh nampak? Okey, Hang Seng, kemudian indeks Nikkei. You main lah apa-apa indeks STI di Singapura, boleh nampak Singapore Trade Index, boleh nampak? Dow Jones Index. You boleh je main mana-mana. Tapi ramai juga orang yang menjadi bankrupt ataupun membunuh diri kerana bursa saham. So you kena tahu ini. Liability adalah terhad, iaitu setakat modal yang dilaburkan sahaja, iaitu 48,000 sahaja. Jadi rumah banglo you, kereta mewah you, kita tak akan rampas. Alright? Okey, kuasa mengundi, pemegang saham syarikat mempunyai kuasa mengundi untuk memilih ahli lembaga pengarah. Apakah kebaikan bagi pemegang equity tadi, okey, saham biasa tadi? Apa baiknya Comel? Mari kita tengok. Kebaikan, syarikat tidak perlu membayar faedah kerana kadar dividen yang dibayar berdasarkan kepada kemampuan keuangan syarikat. Kalau mampu bayar, tak mampu tak payah bayar. Kalau nak jadikan untung tertahan, tak payah bayar. Okey. Tak ada tempoh matang bagi saham biasa syarikat. Dia tak ada tempoh matang. Tapi dia boleh jadi 0.00. Tidak ada pemegang saham mempunyai kuasa mengundi untuk memilih ahli lembaga pengarah bagi menguruskan syarikat. Jadi bila you ada kuasa untuk mengundi, you rasa macam berpuas hatinya. Okey. Syarikat mempunyai potensi untuk maju dan berpeluang untuk membuat pinjaman pada masa yang akan datang. Jadi bila ada banyak lagi orang beli saham biasa you, demand dia sangat tinggi, harga saham you semakin banyak, semakin tinggi, image you semakin naik, modal you semakin banyak, keuntungan semakin banyak. Namun demikian ada kelemahan. Apakah kelemahan pemegangan saham biasa ini yang kita jual? Kelemahannya ialah syarikat mengambil tempoh yang lama untuk menerbitkan saham. Jadi syarikat kena tunjukkan bahawa dia mendapat keuntungan selama 7 tahun berturut-turut dan dalam keadaan yang sangat stabil. Boleh faham? Berapa aset tetap, berapa aset semasa, kemudian hantar kepada merchant bankers yang akan apungkan dia buat kali pertama, dan merchant bankers berjanji untuk membeli baki saham yang tidak dijual buat kali yang pertama. So kalau you belajar di bawah tajuk bank sadaga, antara salah satu bank sadaga tu iaitu dia berjanji untuk membeli baki saham syarikat berhad yang tidak habis dijual buat kali pertama. Syarikat perlu menanggung kos yang tinggi untuk menerbitkan saham. Bayar mahal ni tahu, sebab semua merchant bankers ni dia ialah orang yang hebat-hebat, boleh nampak tak? Kalau macam kita, bank-bank, kerani-kerani bank, mereka hanya berpendidikan diploma je, boleh nampak kalau duduk dekat teller-teller dia. Tapi kalau di merchant bankers tak, mereka tu ialah ada master, ada apa. Sebab mereka deal dengan company besar dan urusan mereka juga hebat. Okey, syarikat sukar mendapatkan pinjaman sekiranya prestasi syarikat tidak memberangsangkan atau situasi ekonomi yang tidak baik. Orang akan nampak saham you jatuh menjunam. Jadi you nak buat pinjaman pula dengan merchant bankers, it's very difficult. Pemilihan ahli lembaga pengarah yang kurang berpengalaman akan menjejaskan pengurusan dan menjejaskan keuntungan syarikat. Jadi kalau kita silap pilih CEO, pengurusan dia tu dah tak lancar, maka kita dapati bahawa syarikat itu tak mampu untuk maju dengan mudah. Okey. You kena masuk kelas lain, okey? Ada tak apa-apa nak tanya? Lain-lain sumber. Yang keempat ni, kita berhenti dekat nombor 4 ni, tak boleh. Sebab nombor 4 ni kena elaborate also. Okey, ada tak apa-apa nak tanya Comel? Tak ada, cikgu. Tak ada, faham Okey, itu sahaja. Jumpa next week. Bye, teacher. Thank you. Welcome. Thank you, cikgu. Welcome. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Thank you, teacher. Welcome.